Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul pada pagi ini dengan sedikit kelewatan kerana tergendala elektrik tak ada, tapi alhamdulillah dapat istifadah duduk dengan asatidzah Ustaz Hashim Encik Fah, Ustaz Muhammad Faiz. Kita duduk sini, alhamdulillah. Ahmad Faiz, Ahmad ke Muhammad lah? Muhammad Faiz lah, betul-betul salah nama tak. Ahmad Faiz je lain je PU. Silap tukang PU. Yang ini sunnah, itu bid'ah. Betul lah. Silap faham. Okay, ala kuliah kita dapat juga kan dalam 40 kita sampai awal tadi. Lepas tu kemudian kita ada elektrik dalam lebih sejam sikit. Nah, alhamdulillah Allah Taala jadikan ada. Jika tidak tadi kita sembang lagi lah, macam benda keluar, macam mandi keluar, terus syifa keluar, semua keluar, nak apa semua ada. Jadi ala kuliah alhamdulillah Allah Taala temukan kita, dan daripada hari pertama Ramadan yang mana kita tadi alhamdulillah kita dapat qiyam dan setelah 2 tahun tak dapat bersama, solat pun macam takut-takut dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah tadi dapat tempat lah, ada tempat yang kita sempat sampaikan dan mula dapatkan soft betul. Ini makluman yang saya nak share sikit. Sebenarnya dalam apa yang diedarkan oleh JAIS, tidak ada kata satu sejadah seorang. Dia cuma kata bawa sejadah. Dan dalam klaus pertama tiada penjarakan lagi. So, tak ada jarak lah. Bentanglah sejadah tu, dan tak kisahlah berapa orang sekalipun. Cuma yang ada gambar, video, gambar tangkap 2 orang 2 sejadah, 3 orang 2 sejadah tu, itu bukan daripada Jabatan Agama Islam. Itu geng-geng mana entah, gatal miang. Gatal miang, kata gambar tu jadi orang ingatkan benda tu arahan kerajaan. Sedangkan ikut arahan kerajaan tu tak ada suruh macam tu pun. Dah once kita boleh duduk macam ni, sembang sebagainya kan, memang kita tak ada penjarakan sosial tu, dah hilang. Cuma masalah dia, orang yang gatal miang implement benda tak ada, kita tak boleh terima lah. Sebenarnya ikutkan kepada tanpa berjarak pun tak ada jarak dah. Tidak ada berjarak. Alhamdulillah ada tempat-tempat yang kita dibagi suruh bagi kuliah, kita cakap, diorang faham, dia terima, dan memang pengurusi surau sendiri cakap pada jemaah, kejap lagi kita solat isyak, jangan lagi jarak dah. Dia duduk dah sebelah pun kan. Kalau kita batuk sampai dah. Kan? Duduk tu batuk dah sampai. Tapi ini mungkin makan masa sikit lah nak baiki balik. Sebab once benda tu dah hilang, kesan kehidupan kita tu pun insyaAllah perlahan-perlahan kan. Macam penyakit ni, orang Melayu kita kata, datang macam ribut, pergi macam lumut. Kan lumut kan gonyong-gonyong ada lagi. Jadi ala kulihal, harapkan Allah Ta'ala angkat dari kita. Baik, so hari ni insyaAllah kita akan ambil bahagian berkaitan dengan puasa. Nah, ini yang saya share dengan anda semua adalah apa yang diterjemahkan daripada Fiqh Muyassar. Kitab Fiqh Muyassar, kitab Sunnah tu, dia bahagian kitab puasa dia kita terjemahkan. Jadi kita pakai untuk edaran dan juga pembacaan lah, untuk ulangan. Memang apa yang diletak kat sini ni cara basic dia, asas. Setiap orang bila bincang tentang puasa, inilah benda kita akan bincang. Sampailah sekali tajuk iktikaf. Okey, baik. Kita kitab puasa. Ia merangkumi 5 bab. Okay, first thing first, kena ingat kalimah puasa ni bukan kalimah bahasa Arab lah, ada Sanskrit. Macam Ustaz Ahmad Ikram, dia ada share kalimah puasa ni ada bahasa Sanskrit. Orang Melayu kita pakai sebab kebetulan macam serupa kan. Kita sebut puasa ada sifat menahan diri daripada something. Memang daripada asas bahasa Arab pun memang saumu atau siam imsak, maksud dia adalah menahan diri. Cuma dalam Quran Karim, kalimah saum datang sekali dalam surah Maryam, kalimah siam datang banyak kali. Yang berkaitan dengan puasa kita bincang dalam surah Al-Baqarah,
183, 187. Yang lain-lain ada bab kafarah sumpah dalam surah Al-Maidah, bab berkenaan dengan kafarah bunuh orang dalam surah An-Nisa. Lepas tu ada kafarah berkenaan dengan zihar dalam surah Mujadalah. Dia puasa yang serupa. Tapi kalimah digunakan siam. Adapun dalam kalimah saum hanya sekali, itu dalam surah Maryam. Itu kisah Maryam ketika mana dia kata disuruh bernazar. Mana fa imma tarayna minal bashari ahadan, kalau kau nampak daripada manusia pada hari ini siapa-siapa, faquli, tunjukkanlah, inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar pada Tuhan penyayang satu puasa. Falan ukallimal yauma insiya, aku tak berkata-kata pada manusia seorang pun. Tapi sedangkan dia makan minum dah. Kan ketika lahirkan Isa, kan dia disuruh makan, fakuli washrabi wa qarri aina, makanlah dan minumlah dan keringkanlah air mata. Tapi disuruh berpuasa, bercakap. Okay, jadi dari istilah kalimah puasa ni atau siam atau saum yang kita nak pakai sepanjang perbincangan kita, tapi kita gunakan puasa. Dia ada beberapa perkara. Bab pertama kita bincang mengenai pendahuluan tentang puasa. Padanya ada beberapa persoalan. Persoalan pertama, pengenalan puasa, penjelasan rukun-rukunnya. Okay, pengenalan puasa dalam bahasa menahan diri daripada sesuatu. Okay, maksudnya apa saja kita buat, even tahan makan, tahan bercakap pun puasa. Mungkin dalam konteks ini pada masyarakat pengamal tarekat ada tak makan benda berdarah, tak makan kentang. Kan kita pelik kan. Macam orang Jawa puasa pati geni. Dia tak makan benda tertentu je. Benda lain boleh makan. Tak makan nasi kot. Saya tak ingat. Saya tak pernah buat, tak ada buat. Minta dengan ustaz saya kata apa? Belajarlah nahu sorof tu lagi penting, dia kata. Kawan-kawan saya lah, masa saya rapat dengan ustaz di Perak dulu. Dia abang kepada Dr. Faisal Osman dekat UPM kot. Abang dia Abdul Aziz Osman. Dia memang baik lah kan. Saya rapat dengan dia. Tapi dia menyampah dengan dia marah saya waktu saya ikut belajar silat apa benda entah. Dia siap maklum pada bapak saya, kemudian dalam kelas dia boykot saya. Biasa dia suruh saya baca kitab, tak baca. Tak pandang muka saya pun. Serius. Punya marah. Tapi perangai orang tua kita faham lah kan. Kita buat tak kisah. Datang dekat juga, last kali layan. Jadi kawan-kawan kata, tengok saya rapat, kau minta lah kau Ustaz Aziz tu. Dia pati geni. Ustaz dia kata, awak belajar lah. Nahu sorof tu lagi penting. Betul. Dengan nahu sorof tu kita boleh faham bahasa Arab, boleh faham baca kitab. Kalau ibu belajar pati geni tu, akhirnya saya jadi bomoh dah sekarang. Jadi uskun. Itu pun tidak kalau di ustaz. Kalau tidak kun je. Aku lihat aja. Jadi benda ni memang masalah menahan diri itu maksud. Dan memang dalam kisah Maryam tu tunjukkan betul. Okay, cuma bila dalam syariat Islam dia menahan diri daripada makan, minum dan segala perkara membukakan puasa berserta dengan niat. Dan terbit fajar kita menang matahari. Okay, itu basic dia. Yang dalam tu ada dua rukun berkenaan dengan puasa, itu niat dan menahan diri daripada makan, minum dan perkara membatalkan puasa. Masa dia terbit fajar kita menang matahari dengan niat. Jadi bab ni kena ni sikit. Sebab tadi kita sebutkan pasal zaman Nabi dahulu, dalam hadis yang sahih datang, yang sahih Muslim, Nabi pernah tegur, nak tunjukkan bahawa berbezanya puasa dahulu puasa sekarang. Ikut syariat terdahulu sebelum ni, menahan diri bercakap pun puasa. Tapi bila datang pada Nabi SAW tidak lagi macam tu. Sebab satu hari Nabi pernah berdiri atas mimbar nak berkhutbah, nampak seorang lelaki berjemur tengah panas. Nabi kata kepada sahabat, siapa tu? Diorang kata, hadha Abu Israel. Ni Abu Israel, nama gelaran dia. Nadhara, dia bernazar, alla yajlisa, tak nak duduk. Wala yastazilla, tak nak berteduh. Wala yatakallama, tak nak bercakap. Wa yasum, dia berpuasa. So Nabi kata kepada para sahabat, suruh dia duduk, suruh dia berteduh, suruh dia bercakap dan teruskan berpuasa. So kat sini dapat lihat dengan jelas, kalimah puasa kita dah tak ada campuran dah yang lain-lain. Murhu fal yajlis wal yastazil wal yatakallam wa yasum. Nabi kata yang tu. Mana suruh dia buat benda-benda ni, tapi tinggalkan yang lain ni, dia teruskan berpuasa. So dengan sebab itu, jangan sekali-kali anda terpedaya jika ada orang kata, kita datang sini belajar tak boleh minum ini, tak boleh makan ini. Haram-haram lah kan. Macam contoh ada gerakan baru, saya pelik, tak boleh makan susu lembu. Dia kata susu lembu tu untuk lembu, susu orang untuk orang. Ini bapa orang ni minum susu apa? Tak, zaman Nabi tu, actually kalau kita lihat dalam surah Al-An'am, dengan jelas Allah terangkan berkenaan dengan tajuk ni, ataupun surah An-Nur ayat yang ke
Okey, surah bukan kan? Surah An-Nahlu. Bukan, Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat yang ke-21 ataupun An-Nahlu ayat yang An-Nahlu ayat ke-66. Yang Allah Taala sebut. Contoh dalam An-Nur tu, Allah kata wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Untuk kamu pada binatang ternakan tu ada pengajaran. Nusqikum mimma fi butunihi. Kami beri kamu minum daripada apa dalam perut binatang tersebut. Mim baini farthin wa damin, dari bahan pertengahan hampas, bahan itu dimasukkan dalam darah. Wa mim baini damin, daripada darah dikeluarkan sebagai susu. Labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Sebenarnya ada tajuk ijaz ilmi kat situ. Perbincangan panjang lebar tentang masalah macam mana susu tu nak terbentuk. Sebenarnya awak minum susu tu jus rumput. Jus rumput lah, rumput makan rumput. Kemudian bahan rumput tadi, dalam tu ada bahan susu tu. Disaring dekat intestin, lepas dihadamkan. Perut lembu dia ada 4 sebenarnya. Kita tengok lembu kan, lembu tak macam perut kita. Dia perut besar tu, rumen. Dan tempat masuk rumput-rumput tu, rumput tu akan digaulkan dengan bakteria, ludah ke mulut, makan balik, masuk perut kedua, ketiga, dan last sekali intestin. Sebenarnya perut 4. Siapa ikut sertai program korban, sebenarnya anda dah belajar anatomi binatang tu yang hebat sebenarnya. Lembu je boleh, binatang macam lembu ni yang boleh tukarkan tenaga kimia ataupun inilah protein tumbuhan jadi protein haiwan. Pokok tukar tenaga cahaya kepada tenaga kimia jadi karbohidrat. Tapi dalam perut binatang tadi asal protein binatang, protein tumbuhan yang awak makan tak ada guna sebenarnya. Awak makan daun kan, kalau awak kata makan buah-buahan, awak dapat 2 benda je, vitamin dengan fiber. Sayur, vitamin dengan fiber. Ada pun protein awak tak dapat dekat situ sebenarnya. Kalau orang kata minum soya kan, soya sedap. Soya, sashimi sedap, okey. Okay, yang kita sebut soya. Dia punya sedap tu, protein tumbuhan tu tak dapat masuk dalam badan anda dengan bagus. Yang betul-betul boleh kita serap protein binatang. Yang menukarkan protein tumbuhan jadi protein binatang, protein haiwan adalah binatang macam lembu ni. Sebenarnya. Perut dia besar tu kan. Boleh uraikan rumput tu punya gula tadi masuk jadi protein jadi ke dalam haiwan sebenarnya. Soalan kulihal itu tak ada pantang larang. Nak minum susu, minum lah. Tiba-tiba ada orang keluarkan fatwa. Susu lembu untuk lembu, susu manusia untuk manusia. Ini salah lah. Dan keluarkan katalah buruk lah kalau minum susu. Ambil apa saja banyak salah. Kan? Kalau ada makan madu banyak pun salah. Habis saudat banyak pun salah. Dia ada kadar-kadar dia. Imam Muslim rahimahullah, kalau tuan-tuan nak tahu cerita, dia meninggal sebenarnya sebab makan tamar banyak. Siapa buka kisah hidup dia tahun yang dia meninggal tu, dia cerita dia cari satu hadis. Dia cari hadis tu tak jumpa. Dia punya pembantu pula duk hantar sebakul-sebakul tamar. Dia makan-makan sambil cari daripada malam tu sampai subuh. Lepas subuh tu dia memang dah berbakul dia makan. Selang beberapa hari dia sakit, meninggal. Orang kata dia makan tamar, tak sedar. Dia makan-makan tak sedar. Jadi ala kulihal benda tu apa saja banyak tak elok. Tapi untuk kata susu binatang untuk binatang, susu manusia untuk manusia ni, awak datang mana kan? Quran kata suruh minum, Quran kata bagi minum, awak kata tak nak minum. Kenapa? So pantang larang yang macam tu tak diterima dalam Islam. Kalau awak tak boleh makan sebab ada macam lactose intolerance, kalau makan-makan perut kembung, okey, tak ada hal. Tapi untuk kata benda tak bagus dari segi saintifik dan bla 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 sebagainya, anda perlukan kepada dalil. Padahal dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW, minum susu tu adalah bagus. Bukannya buruk. Yang peliknya dalam masyarakat kita ada pula pakar kesihatan taman datang tu keluar, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Jangan. Pantang larang sebenar pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. So jadi kalau kita nak puasa betul, puasa betul. Puasa daripada barang-barang tadi jangan ada tajuk dia. Kan, puasa ini, puasa itu tak ada. Okay? Baik. Rukun-rukunnya dari sepanjang pengenalan puasa tadi pada istilah, nyata bahawa ia mempunyai 2 rukun asas. Ya, kedua-duanya adalah pertama, menahan diri daripada perkara yang berbukakan puasa, bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okay. Dalam firman Allah Ta'ala sebenarnya dalam surah Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah. Okay. Sehingga nyata pada kamu benang putih banding benang hitam dari fajar. Jadi pilih fajar ni pagi, kita kat Malaysia ni ada azan 1 je. Tanah Arab dia ada azan 2. Azan awal, azan subuh betul. Azan pertama tu azan ketika fajar kadhib.
Jarak dia sejam dia kurang. Jarak dia sejam lebih sikit. Dia di mana macam ni. Ni bagi orang bumi flat tak nampak. Siapa fahaman bumi flat tak nampak. Sebab dia bumi ni melengkung. Katakan kita duduk sini, dia melengkung kan. So bila matahari mula bergerak kan, mula-mula sekali cahaya dia sampai, tapi kawasan tepi ni tak kena lagi. Kawasan ufuk kita tak ada lagi. Tapi cahaya tu akan menegak kat ufuk, ke atas. Dia naik tegak, nampak langit cerah. Tapi kawasan tengah ni gelap. Kawasan ufuk gelap. Kalau orang tak faham ni, dah subuh. Tak, tengok situ. Garisan putih, yang garisan hitam tu adalah ufuk itu. Bukannya yang memanjang macam tu. Jadi itu. Jadi azan lah. Dan kemudian bila matahari betul-betul condong pada satu sudut, cahaya dia sampai ke situ, baru kita nampak putih kawasan ni, hitam kawasan atas. Jadi dia punya warna begitu. Cuma kita yang tinggal Lembah Kelang ni payah dapat. Siapa macam orang Pantai Timur, macam Ustaz Hashimi Cik Pa, dia tengok sana kan, pagi matahari terbit. Jadi ada, kita sebut lah. dia matahari terbit kan. Kita nampak. Atau kita atas kapal terbang. Adapun Lembah Kelang macam ni, awak tak nampak. Orang Ampang kan, bukan bukit Langat tu kan, tutup. Belakang bukit tu matahari apa jadi tak tahu sebenarnya. So basic dia memang horizon ufuk, bukannya belakang bukit apa atas bukit. Pasal jadi kes, saya dengar cerita diorang kata dekat antara Oman dengan Yaman ada satu perkampungan yang dia berpuasa berapa jam saja. Saya pening kepala sebab apa tahu? Dia bukan duduk dekat hemisfera utara atau selatan. Yang matahari mungkin macam tu saja dekat ufuk. Satu musim macam tu je. Dia bukan macam ni Dia matahari tu bukan macam tu. Dia matahari tu macam tu je. Mana macam muncul, hilang. Macam tu je, naik turun. Mana nampak matahari datang, hilang. Boleh kita faham lah. Ni kat Oman, Yaman mana ada. Saya bayangkan mungkin kampung tu duduk macam ni. Dia macam kat Grand Canyon kan, kampung dia tengah ni. Jadi bukit dia kiri kanan. So matahari terbit kat sini, terbenam kat sini. Saya kata ni masalah, siapa beri fatwa tak tahu. Kan? Mana boleh? Kalau orang dekat selatan Eden pun kita panggil masih lagi puasa tu, lingkungan 12 jam matahari nampak macam tu. Kawasan kampung tu tiba-tiba jadi 3 jam 4 jam dekat puasa. Tang mana? Unless saya nampak macam tu. Ni bukit. Kampung ni orang tengah, matahari terbit dia nampak kat sini, matahari terbenam kat sini. Gelap. Macam kalau tuan pergi ke Lembah Dawan. Yang Hadramaut jual madu Dawan kan. Memang kawasan kampung dia macam tu. Dia batu kiri kanan macam ni kan, bukit besar. Kita lintas tengah ni, kampung tengah ni. Dekat lembah. So matahari macam itulah. Ada awal pagi tak ada. Nampak remah-remah kan. Lepas tu dalam pukul 10-11 ada matahari. Pukul 2 dah nak terbenam dah. Mungkin salah faham lah. Jadi terbenam tu adalah ufuk timur dan barat. Bukannya macam tu. Okay. Jadi makanlah dan minum sampai nyata pada kamu garis putih garis hitam daripada fajar. Thumma atimmu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Ini baru ni ada fatwa baru. Saya tak tahu ustaz mana entah. Ini pergi Miang. Tak pernah kita dengar tajuk ni. Dia kata apa? Niat puasa mesti mula lepas isyak. Tak boleh niat puasa sebelum isyak. So isyak tu malam, maghrib tu belum lagi. Lepas tu saya pun bagi ayat Quran tadi lah. Maksud dia ustaz tu buka puasa isyak ke? So ayat ni kata summa atimmu siyama ilal lail. Dan lail tu bermula dengan apa? Bulatan matahari tu hilang tu malam. Dia atal Miang dia kata je tu. Saya pun kirim balik, cakap dengan ustaz tu. Kan? Ni baca ayat ni kat dia. Sebab dia buka puasa isyak lah. Dia maghrib tu dah boleh dah. Ni pasal kes orang kita kan suka pasal dia nak sokong perbuatan masyarakat. Lepas solat tarawih, lepas witir baru niat puasa. Kan dia kan. Niat puasa. Itu sama kali. Jadi diorang ingat lepas tu pun boleh. Sedangkan sebenarnya asal malam, bila kita sebut Nabi kata malam yubayit siyamahu bil lail minal lail fala siyamalah. Siapa tak meletakkan pada waktu malam puasanya, pada waktu malam lagi dia niatkan, maka tiada puasa baginya. Ia bermaksud dengan maghrib lagi. Itu tajuk dia. Dan sering berlaku masalah polemik masalah kena niat puasa lafaz tidak. Awak nak niat nak buka puasa, nak sahur tu adalah itu niat puasa lah tu. Kan nak makan apa yang kan kasam tak ada ke? Kan nasi apa? Nasi beras wangi tak ada ke? Kan orang Melayu kita kan kalau nak bangun pagi tak nak kena selera sungguh. Takut tak selera. Dia satu benda yang kena belajar kami kat Yaman tu. Kami ada peraturan. Peraturan kami adalah siapa sakit
makan walaupun tak lalu. Sebab aku tak nak jaga kau. Tak ada masa jaga kau, dia belajar kan. Jadi kalau dia buat perangai macam tak lalu kan, tak ada. Makan. Jadi macam baru ni kan saya semua, isteri saya ajak pergi makan, saya makan banyak. Dia kata, awak kata tak ada bau lah apa, makan banyak. Saya kata ini kami punya peraturan dekat Yaman. Siapa sakit makan banyak. Makan walaupun tak rasa, makan je lah. 2 pinggan. Orang kita macam, tak lalu lah, tak ada. Kami tak lalu lagi kami makan. Lagi tak lalu lagi makan. Pasal kalau awak tak lalu, awak tak makan, badan awak nak baiki badan awak macam mana? Dia automatik. Awak tak ada nutrisi. Lepas tu nak sembuh. Lepas tu tak nak makan. Sewel ke? Memanglah kita tak boleh paksa. Tapi benda tu pada diri sendiri. Orang sakit memang kita tak boleh paksa makan. Macam hadis Nabi SAW sebutkan. Tapi dalam masa sama, dia sendiri kena ada semangat. Orang nak hidup, makan. Sebab badan kita perlukan kepada energi tadi. Tak nak makan pula kan. Pelik tu. Okay, baik. Jadi yang dikendaki dengan benang putih, benang hitam, telah terang siang, gelap malam. Itu maksud sebenar daripada Al Quran tersebut. Okay, kedua niat. Dengan bahawa orang berpuasa tu memaksudkan dengan perbuatan menahan diri dari perkara-perkara yang buka puasa tadi kerana ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan niat akan dibezakan amalan-amalan dimaksudkan untuk ibadat dengan daripada amalan-amalan selainnya. Dengan niat akan dibezakan ibadah sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Yang ibadah sunat, ibadah wajib pun dibezakan dengan niat. Maka orang berpuasa meniatkan puasa ini, sama ada puasa Ramadan atau bentuk puasa-puasa yang lain. Tapi kena ingat, ni paling besar penting lah. Sebab puasa ni mempunyai nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Peliknya kita dengar nilai dia macam dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam An-Nasa'i. Yang Nabi sebut, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, kullu amal ibn Adam lahu illa saum. Kan? Semua amalan anak Adam terpulang kepada dia. Kan? Lepas tu dalam hadis sebut ada diterangkan maksud kembali kepada dia tu apa? Setiap kebaikan dibalas 10. Faqul hasanatin bi asyri amsalihha. Lepas tu ila 700 di'fin, sehingga 700 gandaan. Mana itu cara amal kita yang lain diberikan penggandaan. Amal kita digandakan 1 balas 10 sampai 700. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kerana ia kembali kepadaku. Allah Ta'ala kata, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalasnya. Maksudnya tak ada nilai yang tetap. Dan memang disokong pula pendapat ni, tajuk ni yang kita dengar, yang macam apa sebelum kita jumpa ni, kita dengar kan bulan Syakban kan, orang baik doa balik Ramadan. Dan dia bukan asal daripada Nabi SAW, tapi dikesan daripada kata-kata para tabi'in. Memang doa tu daripada salafus salih, cuma bukan daripada Nabi SAW. Cuma kenapa diorang nampak benda penting sempat Ramadan? Okay, dalam Sunan Ibn Majah, saya ingat nombor ni bukan saya terror. Saya pasal baik kali sampaikan, saya teringat nombor 2935. 2935 hadis Ibn Majah. Yang dalam tu Talha bin Ubaidillah. Dia ceritakan perkara yang berlaku ketika mana, rasanya ada kot, kita tengok. Ketika mana Nabi masih hidup, kemudian berlaku satu kisah. Kisah dia kata ada berpindah ke Madinah 2 orang lelaki daripada satu perkampungan yang nama dia Bali. Bukan Bali Indonesia. Mana saya letak hadis tu? Belakang saya kot. Okey. Hadis ni. Okey. Dia nampak? Tak nampak besar sangat. Boleh lah kot. Okey. Dia kata daripada Talha bin Ubaidillah, anna rajulain, 2 orang lelaki, min Baliyin, daripada Bali. Ulang, bukan Indonesia. Okey. Qadima ala Rasulillah, dia datang kepada Rasulullah SAW, kedua-dua mereka sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an, Islam mereka berdua adalah serentak. Dua-dua masuk Islam sekali. Fa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhari. Maka salah seorang di antara orang tadi lebih kuat bersungguh-sungguh ibadat dia, amal dia berbanding seorang lagi. Faghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Lalu telah berperanglah yang bersungguh-sungguh ibadat di antara mereka berdua sampai dia mati syahid. Okey, thumma makathal akharu ba'dahu sanatan thumma tufiya. Kemudian masih adalah kekal yang seorang lagi sesudah kematian kawan dia tadi setahun, kemudian dia meninggal, dia mati. Qala Talha, berkata Talha bin Ubaidillah, faraitu fil manam, lalu lihat dalam mimpi, baina ana inda babil jannati, sedang mana aku di pintu syurga. Oleh kerana kita sering
defy masalah, terangkan masalah apa orang suka bergantung mimpi. Mimpi Talha bin Ubaidillah ni ada pengesahan daripada Nabi. Lepas tu, ini kena faham. Macam mimpi apa? Sahabat Nabi SAW, Abu Tufail yang ketika dia punya teman dia mati, kelar tangan. Dan seorang Muslim, kelar tangan kan. Lepas tu mati, bunuh diri kerana tak tahan sakit Madinah. Kemudian dalam mimpi, dia jumpa kawan dia. Tengok semua elok kecuali tangan masih berdarah. So dia kata, apa Tuhan kau buat dengan kau? Dia kata, Tuhan kau ampunkan aku kerana hijrah aku kepada Nabi-Nya. Dan apasal tangan kau macam tu lagi? Dikata kepadaku, kami tak akan baiki apa yang kau rosakkan dengan tanganmu sendiri. So bila sahabat ni jumpa Nabi, ceritakan apa di mimpi, Nabi doa, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, untuk dua tangannya ampunkanlah juga. So kita ada clarification bukan asal mimpi je pakai, mimpi je telan kan? Kalau tidak habis kita macam ni kan, saya mimpi macam tadi gelap-gelap, punya kan ada blackout contohnya kan. Dia jangan ikut sangat lah, jangan. Tapi nak fahamkan ini ada clarification Nabi SAW. Okay, apa jadi? Dia kata, Talha kata aku mimpi nampak macam aku depan pintu syurga. Dan tak pelik pasal Nabi cerita pada mereka pintu syurga rupa macam mana. So dia dah dengar, nampak ni pintu syurga kot, dia kata. Lalu ketika tu, idza ana bihima, sedang aku macam tu, aku berada dengan dua mereka. Sebelah, nampak dua orang tadi yang daripada Bali tadi kan. Seorang mati syahid, seorang mati biasa. Dia kata bima fa kharaja kharijun minal jannati, lalu keluar seseorang yang keluar daripada syurga. Dia kata fa adina lil ladzi tufiya al akhirah, maka dia izinkan untuk yang mati last kali minhuma, daripada mereka berdua. Yang mati biasalah, bukan mati syahid. Bukan mati syahid, yang mati biasa. Okey. Thumma kharaja, kemudian daripada masukkan yang mati syahid, yang mati biasa, dia keluar balik, dia masukkan fa adina lil ladzi ustushhida, dia izinkan untuk mati syahid pula. Thumma raja'a ilayya, kemudian datang dekat aku pula, dia kata yarji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Dia kata pergi balik, engkau belum sampai masa engkau lagi. Fa asbaha Talhatu yuhaddithu bihin nasa, lalu bangun pagi hari berkenaan, Talha menceritakan kepada orang ramai tentang apa yang dia nampak dalam mimpi dia. Fa'ajibu, lalu orang ramai rasa pelik lidzalika, terhadap kisah tersebut. Apa pelik dia? Sebab orang mati syahid masuk syurga lambat daripada orang mati biasa. Itu tajuk dia. Tajuk Ramadan ada kaitan. Okay. Jadi kata fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu telah sampai perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haddathuhu al-haditha, dan mereka cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cerita tersebut. Faqala, maka Nabi bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun, daripada mana kisah bahagian tu yang telah mimpi tu orang rasa pelik? Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan, ini asalnya ni yang seorang ni paling dahsyat di antara dua lelaki tadi dari segi kesungguhan. Summa stushhida, dia mati syahid pula. Namun wadakhala hadzal akhiru jannata qablahu, nak mati yang last kali ni, yang kedua ni, syurga awal daripada dia. Nabi pun jawab, ni kenapa orang sibuk nak masuk Ramadan. Anda sempat Ramadan, bersyukurlah. Tapi jangan buat bid'ah sujud syukur, sebenarnya tak payah. Okay, tak buat benda bukan. Tapi syukur tadi dengan isikan Ramadan dengan betul. Okay, so Nabi pun kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan, bukankah telah hidup lagi seorang ni yang kedua ni, sesudah kawan dia mati syahid tadi mati setahun? Diorang kata, qalu bala. Dia kata, betul ya Rasulullah. Qala, baginda bersabda lagi, wa adraka ramadhana fasamahu, dan dia sempat Ramadan, dia solat dan dia puasa Ramadan. Dia sempat Ramadan kan, puasa Ramadan. Okay. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanati, dia solat sekian banyak sujud, ini solat dalam setahun. Jadi kalau kita bilang solat tu, kita kali dah 5 waktu kali dengan 360, dapat 1,800 solat. Anda sebenarnya 1,800 waktu solat setahun. 1,800 waktu. Tak kira sujud Kalau kita ikut sujud, kita kira rakaat pula lah. Rakaat, satu rakaat kali 2 pula. Sebab satu rakaat 2 kali sujud. Dan memang setiap kali sujud kita mengangkat darjat sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi kata, bukankah dia sempat puasa Ramadan? Dia sempat Ramadan, dia puasa. Dia sempat solat sekian banyak sujud selama setahun. Qalu bala, mereka kata benar ya Rasulullah. Qala, Nabi kata, qala Rasulullah SAW, fa bainahuma, maka jarak antara mereka berdua, yang mati syahid ni dengan yang mati biasa tapi sempat puasa Ramadan, sempat solat selama setahun.
Ab'adu, lebih jauh, mimma bainas samai wal ardi, lebih jauh berbanding langit dan bumi. Kerana anda sempat Ramadan, anda boleh untuk tinggikan darjat anda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan jarak sedemikian. Tapi kan dia tayang kat orang. Benda ni tahu kat sana lah. Sini tak nampak. Macam saya lebih dari awak. Cakap macam tu. Tak boleh. Sana je kita akan nampak. Jadi kat sini yang nak kena faham. Kenapa kepentingan sempat dengan Ramadan. Yang banyak orang kadang-kadang lupa. Sebab tu niat kena jaga. Kena betulkan niat. Ingatkan keluarga kita, kan anak kita, isteri kita, dengan kawan-kawan kita, sahabat kita, jangan niat salah. Antara niat macam puasa ni, macam kes apa, dah jadi tradisi. Kan macam orang datang masjid, kan jadi macam benda tu adat. Adatnya kalau Ramadan kena datang solat tarawih. Solat fardu tak pergi. Solat fardu 5 waktu tak pergi. Solat tarawih datang tu. Ratus sekian bawa. Jadi ni kat sini tradisi. So kena betulkan balik berkenaan dengan panggil apa, niat. Jangan jadikan puasa ni macam adat. Bahkan jadikan dia sebagai ibadat. Betulkan balik. Sebab nilai dia besar. Nilai dia sangat tinggi. Mustahil benda nilai tinggi ni kita boleh bermain-main. Macam orang kita sekarang ni ada suka amalkan apa, puasa intermittent. Intermittent fasting untuk kesihatan. Itu bukan ibadat. Bukan ibadat puasa yang dijanjikan pahala banyak ni. Awak jangan samakan. Sebab awak buat tadi pasal kes nak kurus ataupun nak sihat. Tapi sedangkan puasa tadi bukan bermatlamat itu. Matlamat puasa dengan jelas kita baca dalam Quran Karim, dalam hadis Nabi SAW, semua sekali datang dengan masalah dia adalah takwa. Untuk lahirkan ketakwaan, bukannya untuk masalah sihat. Kalau dapat sihat, alhamdulillah, itu adalah bonus. Kalau tak sihat juga, tak ada hal. Anda telah mengejar ketakwaan Allah Taala. Dan memang ketakwaan tu kalau kita kata penting untuk dikejar, yep. Nabi kata, Allah kata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, anna aghna syuraka'i anisyirki. Allah Ta'ala kata, aku ni sekutu yang paling tak perlukan penyekutuan. I am still sering associated, Allah Ta'ala di-associate dengan macam-macam. Tapi Nabi kata, Allah Ta'ala kata, aku paling sering disekutukan tapi paling tak perlukan penyekutuan. Man amila amalan, siapa-siapa amalkan satu amalan, asyrakani fihi ghairi, dia sekutukan aku dalam amalan tadi dengan selainku, taraktuhu wa syirka, aku biarkan dia sekutu dia. Cakap ada orang dia suka kan solat. Ada student saya dulu. Dia kata dia solat, dia time rukuk tu kan, dia stretching belakang dia, prak bunyi. Oh, sedap sungguh. Satu hari dia main badminton, rasa macam belakang dia sakit, tak sedap. So dia kata dia nak solat tapi nak niat untuk stretching badan. Saya tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Sebab ini ibadat khusus. Ada kena bezakan. Kalau orang tu kata macam benefit tu ada, itu bonus. Sebab banyak orang puasa tapi tak sihat pun. Walaupun sebenarnya majoriti dunia tak. Itu betul. Umat Islam ni sebenarnya, anda sering dimomokkan dengan apa, silent killer adalah sakit jantung kan. Rakyat Malaysia bukan mati sakit jantung. Nombor 1. Pembunuh nombor 1 rakyat Malaysia bukan sakit jantung. Tahu apa? Kemalangan jalan raya. Itu nombor 1 sebenarnya. Bahkan tanah Arab macam tu juga. Awak tengok orang Arab makan, takut tengok. Bukan kisah pun, lemak gitu-gitu ha. Makin ada lemak makin sedap. Kita lemak kita buang. Diorang lemak tu lah, ada lemak tau. Tak sedap. Diorang makan macam tu. Tapi tengoklah dia punya masalah pun sama juga jalan raya juga. Kereta dia bawa kereta tu bukan, kau tahu kalau meter tu 240 yang lama kan carum kan, yang digital tak lain lah kot. Yang meter tu ada driver bus cakap, dia kata selagi tak sampai ujung dia tak angkat kaki minyak. Tu kalau berlanggar tu hancur, tak tinggal apa. Hancur. Ini nak cerita kan. Pembunuh nombor 1 bukannya sakit jantung. Makan melantak selamba je tiap hari macam tu. Mana masalah? Kita je dengar cerita orang kata ni lah tak boleh lah, tak boleh tu lah, tak boleh lah, boleh makan pun tak nak. Garam tak ada. Kau makan apa? Tak ada tu apa adik ipar dia. Dia makan suka masak kesihatan. Time dia masak kan, saya macam, alamak. Semua kurang minyak, kurang garam. Apa ni kan? Makan tak ada rasa. Lepas tu bila abah dia tak nak makan, dia marah. Dia tak sedap macam dia.
Benda ni kadang-kadang masalah juga kan. Awak kadang tak ada nikmat makan, buat apa? Makan dekat roti, baik makan roti gardenia je. Pelik betul. Ala kuliah nak fahamkan benda tu sebutan, tapi kena jangan ada. Betul kita boleh dapat benefit tadi. Memang puasa akan menyebabkan lemak-lemak simpanan badan kita yang lama dibuang. So, kita berlapar, kita nak solat zuhur macam mana? Abu Talha? Kita solat dulu lah. Nanti kan boleh ajak lagi. Okey. So kita berhenti. Sekarang kita solat, kemudian kita datang balik bagi berapa minit? 20 minit, 15 minit. Tak ada minum. Okey. Jadi 1:40 kita mula buat kelas. Okey, baik. Wallahu alam. 1:40 1:40.